muslim yang berkati Allah Subhanahu wa taala, kita rasa untuk berpuas pada malam ini kita dapat berkumpul di Surau Al-Mubarak, kampung Sungai Pinang, sempena forum perdana yang akan mengupas tajuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perisai kita. Jadi tajuk ini bukan tajuk yang sangat-sangat penting kita bincangkan, walaupun 8 tahun kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya adakah kita benar-benar mencintai, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini bukan saya yang akan mengulas mengupas tajuk ini. Jadi bersama kita pada malam ini dua ikon yang cukup hebat kita datangkan pada malam ini, yang saya rasa semua cukup kenal, tak asing lagi, iaitu sebelah kanan saya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hazim Bahari, ataupun dikenali sebagai Ustaz Hollywood. Tak tahu lah malam ni Ustaz nak bercerita ke bahasa kudu, kita tak tahu, bergantung pada tajuk kita pada malam ini. Jadi apa khabar Ustaz? Jadi di sebelah kiri saya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ismail. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi pertama kali sampai ke Pulau Pinang. Pertama kali sampai pula tadi dia mulai tadi. Sampai ke Padang. Pasal tak atau pasal tu malam ni. Betul lah tu. Dia mulai di alam barzah. Alhamdulillah kan. Tapi apapun itulah. Untuk malam Ustaz ada dua hadirin kan. Ustaz Ilyas ni berasal daripada Kedah. Manggala Ustaz asli berasal dari Perak. Kalau di Kedah kita ada Pulau Langkawi, kalau di Perak kita ada Pulau Pangkor, tapi di Selangor kita ada Pulau Alhamdulillah. Jadi dengan tidak buang masa, insyaAllah forum kita pada malam ini kita santai saja. InsyaAllah mungkin ada 3 pusingan soalan pusingan pertama, kemudian pusingan kedua, kemudian ada soalan daripada hadirin kalau ada lah kan. Harap-harapnya tak ada lah kan? Jadinya saya teruskanlah kita fokus pada tajuk kita pada malam ini, iaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perisai akhir zaman. Jadi saya nak bertanya lah kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas kalau kita lihat pada sabda dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahih, hadis Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, yang bermaksud tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sehingga ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan juga manusia semuanya. Jadi daripada hadis ini Ustaz nak tanya lah, daripada keadaan kita sekarang ni, dunia di akhir zaman, dunia globalisasi, jadi apakah makna sebenar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kehidupan moden kita pada hari ini? Persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syarul Nizam selaku moderator perantara pada malam ini. Yang saya hormati barisan pimpinan kampung Sungai Pinang, Pulau Indah, Kelang. Seterusnya yang saya kasihi, yang saya muliakan tuan guru saya, kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Hazim Bahrim, dan seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak, moga-moga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak adalah ungkapan yang boleh saya ucapkan, melainkan ada ubi adalah batah, ada padi buahnya lebat, budi tuan-puan tidak akan terbalat, menjadi kenangan sepanjang hayat.
Anak Cina menebang sawit, sawit ditebang di kebun Pak Awang. Orang kampung manakah paling sweet? Of course lah orang kampung Sungai Pinang. Gitu. Ni jual ni, jawab je lagi. Tuan-tuan semua, forum maulud hanya main. Tuan-tuan, malam ini kita amat bertuah kerana kita nak membincangkan tentang satu sosok tubuh yang amat kita sayang, dan sebenarnya bukan takat kita kena sayang dan cinta, malah jatuh hukum wajib cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu hari pernah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasul, dalam dunia ini aku tak adalah yang paling ku cintai melainkan kau dan diriku. Dalam dunia ni, maknanya mak bapak ke, member, kawan, isteri, jiran, tak ada. Paling aku cinta sekali adalah mu ya Rasul dan diriku sendiri. Oh, diri kena sayang lah bagi dia. Kenyataan Sayyidina Umar itu ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Hei Umar, demi jiwaku di tangan Allah, makna Nabi bersumpah, sesungguhnya engkau kena cintakan aku lebih daripada engkau cintai dirimu sendiri. Maknanya Sayyidina Umar tadi dia kata dia cinta Nabi dan dia cinta diri dia sendiri. Tak, Nabi betulkan, engkau kena sayang aku lebih daripada engkau sayang diri engkau sendiri. Maka dengan kata itu Sayyidina Umar pun dia memperbetulkan, dia kata, al-an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Barulah Nabi memberikan respon, al-an ya Umar, demo kena bagi. Oh, demo kena bagi. Maknanya sekarang baru betul ya Rasul. Maknanya sekarang baru betul ya Umar. Maknanya engkau punya semangat cinta itu baru terarah yang betul. Kau kena cinta sayang aku lebih daripada engkau cintai segala-galanya, termasuk dirimu sendiri. Artinya kita dengan Nabi ni wajib cinta Nabi. Sebab cinta Nabi ni, Ustaz Syarul Nizam saja sembang kan, dia cinta Nabi ni dia bukan satu bentuk branding. Macam ada orang kan dia buat t-shirt cinta Nabi, jadi orang ni tak payah tanya lah kau cinta ke tak, kau tak nampak aku punya t-shirt. Dah, dia bukan branding, dia perasaan dari dalam. Dia bukan satu macam kita panggil apa, subuh macam Jumaat, itu kan branding. Orang buatlah t-shirt apa, I love you Rasulullah, stiker dekat tampal dia dekat cermin kereta, subuh pukul 11, stiker love you Rasulullah, sembang. Dah, dia bukan macam tu. Dia cinta Nabi ni dia wajib dari hati tu sebenarnya. Sebab itu kata ulama, orang kalau benar ada perasaan cinta, sekurang-kurangnya terzahir daripada dua keadaan. Pertama sekali, orang kalau dia benar mencintai, termasuklah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama dia ada pengorbanan, kedua sentiasa diingatan. Orang ada cinta, dua benda ini mestikan ada. Pertama pengorbanan, kedua sentiasa diingatan, baru datangnya cinta. Pertama pengorbanan. Orang kalau bercinta tak ada pengorbanan, tak nama cinta. Without sacrifice, victory is nothing. Oh, tu pun baru Google tadi tu. Tanpa pengorbanan mimpi tak ada makna. Tak ada makna kau sembang kan. Kadang ada orang macam tu. Ayat pick up line sedap tapi tak sungguh pun nak. Awak tahu kenapa pocong asyik terlompat-lompat? Tak tahu. Kerana gembira melihat cinta kita. Nah, pocong pun terkait sekali. Dia orang kalau takat sembang tak jalan. Pengorbanan tu kena ada. Macam orang cinta kan, punyalah jantan tu tunggu girlfriend lama, tunggu di kedai mamak tu daripada pukul 2 sampai 4:30 tak sampai-sampai lagi. Pengorbanan. Tunggu mamak tu meluat dah. Dia telefon girlfriend dia, awak kat mana, awak kat mana? Sorry lah, bapa I suruh buat tu lah, buat ni, basuh pinggan lah, lipat baju lah, jaga adik lah. Boleh tunggu? Boleh. Kawan tu dah jadi bewok lah, tunggu lama tak? Lala, dia sampai kat perempuan tu pukul 5 petang. Bukannya bagi seorang perempuan tu, dia bawa adik-adik dia pula sekali.
Dia kata kita tak boleh dating 2 orang, nanti ketiga setan. Jadi bawa lah adik pula gemuk-gemuk 3 orang. Boleh ke bawa adik saya sekali ni? Bapak suruh kan? Boleh. Tobatlah ni kali terakhir lagi dia jumpa. Pengorbanan. Orang kalau dia cinta Nabi SAW takkan sama macam cinta makhluk manusia ni, tapi dia pengorbanan. Baik itu kalau orang yang ada cinta pada Nabi ni, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, kata Nabi, min asyadi ummati li hubban nas yakununa ba'di. Nabi kata ada dalam kalangan umatku, dia sangatlah mencintai aku, dia sangat sayang kepada aku. Siapa? Adalah umat yang akan datang selepas aku. Lepas daripada zamanku nanti ni, mari satu umat dia orang sangat sayang kepadaku. Tahap dia punya cinta sayang pada Nabi itu setahap apa? Dia punya cinta sampai tahap dia sanggup untuk meninggalkan min walidihi wa waladihi wan nasi. Dia sanggup tinggalkan keluarga dia. Ya wadu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Dia sanggup berjauhan dengan keluarga, berhabis harta banyak sekalipun, semata-mata nak menjenguk Nabi Muhammad SAW. Kalau tengok sekali itu, apa yang Nabi sebut ni ibadatnya nama apa? Ataupun perbuatan ni kita panggil apa? Ziarah lah kan? Ziarah. Berjauhan dengan keluarga, berhabis banyak duit semata nak pergi jumpa Nabi SAW. Tu tahap kepingin rindu sangat dah tu, nak pergi jumpa Nabi dah. Tapi itulah tuan-tuan, kalau ada rezeki jadi tetamu Allah, jadi tetamu Nabi, berperangai elok-elok lah sikit. Perangai elok-elok. Ni ada orang kadang jenis perangai panah-panah barat, jenis ada orang tinggi, jadi nak cari pasal. Kadang kita ni Arab macam perangai, tuan-tuan tak faham. Kadang kita ada lah geng-geng tu orang naik bas, Arab tu tak tahu dia buat perangai apa saja. Musim panas dia tak buka aircon, berpeluh kibas habis mak haji belakang tu. Dia kata haji aircon. Ada seorang mak haji tu tak tahu sangat bahasa Arab, dia kata naru jahannam, dia kata mak yang panas api neraka dia. Panas. Arab tu buat minyak mahal kita mana boleh aircon lah. Sekali Pak Haji seorang tu dia geram sangat, Firaun baru kawan tu buka 16 tu pada muka dia, mulut kena jagalah. Jadi tetamu Allah, tetamu Nabi ni, pasal kita itu nama pengorbanan. Satu. Yang kedua, orang kalau dia benar cinta pada Nabi SAW, sampai satu tahap akan sentiasa ada pada ingatan. Orang kalau cinta cucu lah, ni Ustaz Asli dapat cucu lah ni, kita ucap tahniah, berkembang keluarga pendakwah hebat ni, alhamdulillah. Tu muda lagi nampak tu comel cute lagi lah. Tapi tak apa dia nampak tu okey lah. Dia orang kalau cinta, dia sayang kat cucu kan, dia pergi mana-mana pun dia teringat cucu, dia tengok mainan teringat cucu. Tu cinta tu, dia ke mana-mana diingatan kan. Ada kadang-kadang akak-akak kan suka sangat pergi zoo, tengok zirapah. Orang tanya, makcik suka sangat tengok zirapah kenapa? Teringat arwah suami. Tak tahulah, mungkin diingatkan laki dia zirapah. Tak tahu aku tinggi kot, jenis tinggi, kepala panjang apa. Dia macam-macam ada orang stand itu. Tengok anak orang, teringat anak kita kan. Tengok bini orang, jawab je. Tengok bini orang, teringat apa? Teringat dia kata, ini jawapan paling soleh lah saya jumpa malam ni. Tidak, memang tak apa nak hidup panjang. Jadi itu dia diingatan. Sebab itu orang kalau dia cinta Nabi, dia tengok kayu sugi ke, dia tengok kurma, dia tengok orang pakai serban, dia akan terus ingat pada Nabi SAW. Sementara lagi orang kalau berselawat, orang kalau qasidah, orang kalau buka cerita pasal sirah Nabi SAW, lagilah bertambah-tambah rindu pada Nabi. Sebab dia orang kalau tahap cinta macam kita ni, orang macam kita ni cak ayam lah, biasa aja. Kalau jenis sahabat-sahabat Nabi golongan ahli syurga lain. Sahabat-sahabat Nabi sampai tahap dia dah lah siang malam jumpa Nabi, tapi sesekali tak jumpa Nabi pun dia rindu. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia mengadu, dia kata adama infikakihi anhu hatta ka'annahu yarahu fi baitil khala. Dia kata aku ni kadang rindu kat Nabi sampai tahap masuk bilik air pun nampak Nabi tu. Kalau takkan pergi Mekah Masjid Nabawi tak apalah, masuk bilik air pun terbayanglah, bukan Nabi sungguh dalam tu,
terbayang-bayang macam Nabi ada dalam bilik air. Itu orang yang hidup dengan Nabi, berkeluarga dengan Nabi. Yang tak pernah jumpa Nabi ni takkan tak terasa rindu. Jangan main-main. Orang kalau cinta ni dia panggil, dia bukan lagi mahabbah tau. Ni kalau kata setengah ulama, sahabat ni kalau ikut dia sampai satu tahap dia panggil rabitah. Rabitah ni suatu perasaan yang kuat, yang amat mendalam, yang sebut sikit dia boleh menangis, ni teh mata. Sampai tahap macam tu lah. Ada orang dia rasa macam kalau ketiadaan tu macam tak sempurna. Macam itu kan viral kan kat TikTok. Saya ni pun dulu tak ada TikTok, tapi telah diracun oleh kawan-kawan kat bila TikTok kan. Dulu TikTok tak ada. Tapi buat kan. Jadi tengok dekat TikTok tu ada satu pasangan tu kahwin. Tapi orang kalau kahwin kan seronok, happy semua. Tapi dalam majlis tu pakat menangis semua sikit. Teriak lah, menangis, mengalir mata semua sikit. Lo pasal apa? Rupanya bapa pengantin, dia mari ke majlis itu juga dengan dia membawa sekeping gambar. Gambar siapa? Arwah isteri dia. Bagi pengantin tu mak nak rasa kebersamaan, keberadaan mak tu dah. Macam dia anggap kalaulah mak ada dalam majlis ni, dia macam tu. Orang kalau dia sayang, dia rindu sangat sampai ke tahap itu. Tu yang muncul lagu Laukana Baina, kalaulah Nabi bersama-sama dengan kami. Dia sampai tahap itu. Saya tu tak faham sangat, tapi bila tengok cerita Madu 3 baru saya faham. Apa ustaz contoh macam tak kena. Tak semua saya kadang walau ustaz tengok, saya tahu tuan-tuan tengok jejak Rasul, saya tahu, tapi jangan rendah-rendah sangat macam Madu 3 kan namanya Jamil bin Abu. Tuan-tuan tahu tak, Jamil bin Abu tu dia dah ada 2 bini tu. Jamil bin Abu dia ada 2 bini. Pertama nama Latifah, yang kedua nama apa? Bukan bini lah, Jamil tu lelaki dia. Nama apa? Nombor 2 lupa bini nama apa? Nombor 2 Hasna. Ingat tengok forum perdana sangat. Tengok juga. Dah ni cerita ni begini. Pertama Latifah, kedua dah. Jamil bin Abu tu dah ada 2 bini dah. Patut tak payah kau tak payah nak angau sangat lah. Tapi sejak dia jumpa rohani tu kan, dia dengan bapak dia kan menyewa dandan comel, tak payah foto ustaz tunjuk nota pakai tablet. Kalau nota tu gelap macam mana ni, boleh tak? Ya kan? Dah nak ceritanya mana Latifah ni mana? Tak apa kot, boleh tak? Boleh tak? Ada backup? Cuba. Clear. Okey, sambung. Ni semua Jamil bin Abu ni. Jamil bin Abu tu lah. Lupa kat mana tadi. Dah. Kalau kita orang pun mujur nota pakai ni tablet ada ke lampu. Kalau nota pakai kertas gitu memang ni pakai suluh nampak. Tu. Tapi tak apa nur ala nur. Bercahaya muka ustaz banyak berbayang. Dah Jamil bin Abu tu dia dah ada 2 bini ceritanya. Tapi jap-jap dia jumpa rohani yang datang menyewa rumah. Dah lah cantik dan tak payah bayar sewa. Tu yang bapak dia kata, baik sungguh Cik Jamil tu kan bang. Baik ada makna. Tu baik ada makna. Tapi kan sejak dia balik-balik tu, dia asyik-asyik dia terbayang sampai tahap Jamil tu kan dia pergi rumah Latifah. Dia sambung. Dia pergi rumah Latifah, masa tu kan dia makan sup kambing. Masa dia makan sup kambing tu, dalam mangkuk sup tu dia nampak muka rohani. Rohani dia ding macam tu. Padahal bukan rohani situ, dia duduk rumah Latifah. Sampai Latifah pun tanya, "Awak dah kenapa?" "Saya nampak muka awak." Dan padahal muka perempuan lain. Itu dia kalau kita bahasa orang awam ni, dia macam angau lah. Tapi kalau sahabat Nabi,
dia punya kecintaan, pergilah ke mana sekalipun, membawa cinta Nabi itu sentiasa dalam ingatan. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kan? Jadi bila kita cerita tentang cinta ni Ustaz, bila kita cinta dengan seseorang, kita ingat balik dengan pasangan kita kan, bila mula kita cinta kepada pasangan kita, sebelum kita jatuh cinta, jadi apa yang menyebabkan kita jatuh hati? Apa dia? Dengan tengok wajah, betul tak? Dari mata jatuh ke hati. Itu manusia sama manusia biasa. Tapi nak cerita ni cinta pada Rasulullah. Siapa sini pernah jumpa Rasulullah? Ada declare je ni, jumpa Rasulullah tiap-tiap malam. Contoh. Jadi kita tak sama cinta kita dengan sama manusia, dengan pasangan kita, berlainan dengan kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta pada Rasul ni satunya syarat mesti kena ada ilmu. Ilmu tu berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Dengan ilmu jatuh pada faham, dari faham jatuh pada penghayatan, barulah ada rasa cinta. Pasal apa? Kita cinta pada orang yang kita tak pernah jumpa, tapi mendalam cinta tu, sehingga kan Rasulullah kata kena cinta lebih pada kita cinta pada mak ayah kita, anak-anak kita, pada manusia seluruhnya. Jadi cinta yang agung. Jadi kalau sampai tahap itu, bukan semata-mata macam Ustaz kata tulis kat baju Ustaz kan? Cinta yang sangat-sangat istimewa kan? Jadi kita tepuk saja, tanya iman kita, adakah dengan kata-kata saja ataupun perlu pada penghayatan sehingga menyebabkan amalan kita itu sehingga kita benar-benar cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu untuk soalan kepada Ustaz, ya, jawab dengan cantik ya, dengan tuntas, dengan sempurna. Jadi seterusnya kita tanya kepada Ustaz Asli ya, mana dia ada kaitan juga dengan soalan yang pertama tadi. Ya Ustaz, mengapa cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan sebagai salah satu perisai untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Dipersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Fadil Syahrir Nizam, moderator kita pada malam ini, Sahibul Fadilah Ustaz Ilyas Ismail, barisan kepimpinan surau, serta kepada hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena ingat Allah pesan dalam beberapa ayat, antaranya ayat daripada surah Al-Imran ayat yang ke-164, dan juga dalam ayat surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, yaitu kalau tidak datangnya Nabi Muhammad, Allah sebut dalam Quran, la fi dhalalin mubin, pasti kamu sesat. Dan kita kena ingat soalan tadi sebut tentang zaman moden semua, tapi kerasulan dan sunnahnya ialah daripada mula-mula Islam berkembang sampailah kepada kita hari ini, dan sampai bila-bila masa sahaja. Dalam bahasa satu slogan, dulu, kini dan selamanya. Dia tak ada kisah dulu ke, kini ke, besok ke.
bila-bila tahun 2080 ke tahun 3000 ke, itu bukan persoalan dia, kerana Nabi Muhammad itu untuk zaman Nabi sampailah kiamat. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah Al-Imran 164, surah Al-Jumu'ah ayat kedua, ayat lebih kurang sama je, cuma beza ayat surah Al-Imran ni Allah bagi tahu dekat kita yang Nabi Muhammad ini merupakan sebuah anugerah yang terindah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Itu dia punya ayat ataupun objek dia yang paling besar dan mudah difaham. Tugas Nabi datang, ayat lain cerita tentang wa mubasyiran wa nadhiran wa sirajan munira. Itu antara susu tubuh Nabi, the function Nabi. Tapi lihat pada surah yang lain, pada tubuh badan Nabi itu bagi kamu uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saya setuju sangat kata saya tadi, cinta Nabi itu mesti ada perasaan, bukan pada lakaran dan tulisan atau branding. Setuju sangat. Pak Nabi pun dah sebutlah dalam hadis Tabrani, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Mata yang lain sebut falahu mi'atu syahidin. Siapa yang bertamasuk, tamasuk ni bukan berlawak qasidah kan, tamasuk bukan bermakna selawat tak, tamasuk ni berpegang dengan identiti Nabi, berpegang dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika umat rosak. Disebut jelas ketika umat rosak bagi mereka pahala syahid yang dapat. Sebab itu kata-kata ulama, man idda'a hubban nabiyyi bi ghairi ittiba'in fa huwa kadzdzab. Siapa yang mendakwa dakwi yang dia cinta Nabi tapi haram tak pernah ikut cara Nabi, pembohong besar. Kata-kata ulama dalam bahasa Arab juga, min tamami hubbil mahbub an yuhibba man yuhibbul mahbub. Min tamami hubbil mahbub, daripada kesempurnaan rasa cinta kepada orang yang kita cintai, mestilah mencintai apa-apa saja yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Macam sebut tadilah, cinta seseorang, adik bawa adik gemuk 3-4 orang, nampak sangat belanja pun tak ikhlas. Sama juga kita sedekah, ada orang tak ikhlas. Kadang malam ni kutipan derma, dia bagi tapi hati dia kata apa? Aduh, macam tengok wayang zaman dulu, nak tengok wayang kena bayar RM5, mari ceramah sekarang pun kena bawa dia sesiap. Kenapa? Nanti dia minta derma. Cakap tu dah something kurang ajar dan biadab, bermutaadik, tak ada adab. Dia ingat sedekah, ikut kepala otak dia sehari sekali. Dia tak fikir mak bapak dia meninggal, nenek moyang dah bilang lama dah. Ini masalah orang kita. Berarti kalau sebut cinta pada Allah, cinta pada Nabi, mesti mengikut rule, the syariat law, ataupun cara perundangan yang Allah tetapkan kepada manusia. Orang lelaki cara lelaki, perempuan cara perempuan. Hari mana berani bila orang berlarak LGBT dekat apa nama depan bangunan di Kuala Lumpur, 200 orang walaupun tak banyak, tapi kenapa dibiarkan? Kenapa tak nak bangun? Ini contoh nak bagi tahu pada kita semua. Nampak sangat pembohong, berlarak sakan. Nabi kata dalam masa muda, senang suka buat macam ni Ustaz, macam buruk senang, tapi dah hadis Nabi. Saya belajar di Pakistan, hadis Nasai selama 4 tahun. Salah silap saya, guru saya sampai Imam Al-Bukhari. Cuma kami di Pakistan dia tak main tengah jadi jarak-jarak. Kat Malaysia dia dekat Yusuf. Di sana memang riwayat sampai kepada yang mengajak guru saya ni Syekh Omar Faruq, daripada An Amil saya Hasan bin Baharin, An Umar Al-Faruq, An Mahmud bin Sultan, sampai kepada Al-Bukhari. Itu kira mengural ada barakah dalam belajar orang itu. Tapi saya tak bangga lah saya Imam Bukhari tidak. Tapi nak beritahu, Nabi sebut dalam hadis benda yang very simple, orang kali nak buat.
bulu ketiak, bulu kemaluan. Cukup dah. Berapa ramai orang tak buang selepas 40 hari. Wallahi. Bulu ketiak, misai yang dibiarkan tebal, Nabi tak benarkan misai tebal over than 40 days. Berapa ramai pun boleh tebalkan misai? Tak teri misai, tak teri misai bergerak. Dia tebal tu kalau dijaga tak apa. Ini dah dia biar sampai menutup bibir pertama, nak minum teh tarik kena selak tak. Sebab Nabi sebut perangai misai tebal itu al-Yahudu wal Majus. Orang Majusi sebab api itu dan orang Yahudi, mereka biarkan misai cepat tinggal elok tolak dengan apa kata topi panjang tu. Islam jatuh sama mereka macam tu. Bulu yang tak boleh kacak adalah bulu rambut, teri bergelok lebih kurang lah, bulu janggut, bulu dada, bulu kening, bulu ni orang perempuan bulu kening pergi buang, bulu ketiak orang tak buang. Bodoh. Nampak tak? Kami AJK sambutan maulid Nabi, oh tukang masak dia lah, tapi bulu ketiak haram tak apa, bulu kening dipakai pesa 2 biji je. Kita mahu cakap mungkin keluar bodoh tu memang nampak kasar, tapi realiti bodoh lah. Bodoh ni bukan tak kata kira 2 kali 5 jadi 9, tak, tapi dia boleh dijahil. Baik ulama kata orang yang dakwah dia cinta Nabi tapi tak ikut Nabi, bohong. Buat saya kata tadi ni, pakailah alung Nabi kata keluar kereta tak baca bismillah. Nabi pun tak apa, masuk kereta tak baca bismillah. Ni contoh dia very simple. Keluar rumah tak baca bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wallahi cek diri sendiri, hari ni baca tak? Ramai tak baca. Saya dah ceramah, saya dah ceramah kat kementerian semua. Tanya soalan, 100 orang ada, 2 orang tak dengar. Doa hujan turun berharap tak hati. Jadi hujan turun banyak ni. Tu hujan mai tu Allah. Sebab makhluk Allah tak hati rasa hormat pada hujan. Turun hujan macam ni baca, hujan lebat macam ni baca, hujan putih mana baca? Tak, mana baca tak? Tak pernah baca. Sebab apa? Sebab kita bukan dia ke sunnah. Sunnah meninggalkan kita yang kalau ghaflah. Ini contoh. Kita dapat nikmat makan, dapat makan bismillah, lepas makan alhamdulillah, haram tak sebut. Ni keluar masuk masjid, berapa ramai tahu? Keluar kaki kiri, masuk kanan. Berapa ramai yang pakai seluar ekor dam dia? Pakai seluar kaki kanan, tangan seluar kaki kiri, pakai baju tangan kanan dulu, bila kaki kiri. Itu Nabi buat. Sebab tu bila dulu, kini dan selama-lamanya. Tapi benar ni kalau bincang tak settle masalah. Paling mudah je Nabi bila berdiri hadis sahih riwayat Imam Hakim, Nabi kata antara maksud ialah aku tinggalkan kepada kamu 2 benda. Peganglah elok, lan tadillu. Saya kata orang ngejarak ke ibu bakat besar pada ganti di pusat Islam UiTM. Lan itu maksudnya forever. Kalau lam tu tak pernah berlaku. Lan lil mu'abbad, mu'abbadan, maknanya dalam bahasa Arab kamu tidak akan sesekali sesat. Kita kena percaya lah, kena percaya kamu tidak akan sesekali sesat. Hang duduklah zaman klasik ke, hang duduk zaman robot ke, kamu takkan sesat. Dengan apa? Inma intamasar intasam tu bihima, kamu pegang alak-alak 2 benda, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah. Sebab dalam surah apa nama ni, Jumaat ayat kedua, Allah cerita sifat Nabi al-ummiyin. Walladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Nabi ni tak boleh nak tulis, tak boleh nak baca. Bukan nak cerita dari segi ni bodoh, tulis tak erti. Itu bodoh fitrah. Tapi sebut bodoh sini ialah kebenaran itu ada tapi ditangkas daripada kehidupan, dibuang, dicantas daripada kehidupan. Ini masalah kita pada hari ini. Sebab itulah masa mudah hanya buat tadi, Islam itu adalah merupakan satu rahmat bagi semua manusia. Dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu asas paling utama. Apa jadi kak orang perempuan? Orang perempuan tahu tak, perempuan pada your period, lelaki dan jahiliah tidak boleh tidur satu bilik dengan orang. Orang perempuan bila period
Ni minuman tak boleh kongsi. Jijik jawab. Tapi Nabi tolong terjemahkan. Ini cara aku. Wafat akan jadi. Apa dia? Bila Aisyah nak minum, Nabi nak minum, Nabi bagi Aisyah minum dulu. Aisyah pun minum. Kemudian Nabi ambil bekas cawan Aisyah tu, dia kuntu haidan. Ada 2 hadis. Kuntu janabatan. Ada 3 hadis. Satu haid bila Aisyah makan daging. Aisyah makan daging dan aku haid. Sebab orang jahiliah takkan makan bekas yang sama atau berdaging yang digigit oleh wanita yang haid. Nabi turun terjemahkan, no, rahmatan lin nisa, rahmatan lil alamin. Nabi tengok gelas Aisyah, Nabi cari di mana bekas bibir Aisyah, Nabi minum tempat yang sama. Nabi ambil daging yang Aisyah gigit tu, Nabi makan. Aisyah kata, saya haid, tak apa, saya boleh makan. Rahmat sebenarnya. Lepas tu kalau kita balik kepada kehidupan kita, apa different kita makan yang beza dengan orang bukan Islam? Cuba lah. Tuan-tuan, Nabi dalam hidup sebut, kamu wajib hidup kamu mesti bezakan budaya dan cara selain daripada puak-puak al-Yahudu wal Nasara. Tuan-tuan tahu tak, hadis ini ulama-ulama Yahudi dia pakai kaji. Dia buat sistem makanan namanya Western food. Ni ada tertera dalam perancangan Western food. Kembang biakkan, makan dengan gerpu. Orang nak makan bihun dengan gerpu, sedu tak bagi. Kalau saya tengok protokol makan, tak tahu Ustaz, ni saya dengan satu jabatan perisikan terlibat dengan protokol pemakanan, ada isadat yang kita tak boleh ikut. Kita kalau makan bihun ni tak ada bersedu punya. Hotel kena sediakan gerpu je. Etik je. Yes. Maksud dia kalau sedia sedu maknanya itu adalah merupakan permintaan customer. Nampak tak? Sama juga kalau kita makan kuih pun gerpu bukan sedu. Kita ni kalau cicak udang tidak sedu nak taruh kuah sekali. Kata khut sekali. Dia ulu kampung. Kan? Misalnya, jadi bila sedu, mentaliti dia buat apa kata? Sebab dalam dunia rukun cara makan, you pergilah mana khusus, gerpu tak boleh pegang yang tangan kanan. Maka daripada yang kiri, dia ambil bihun, Ustaz dapat Ustaz Jamidam, dia pun minum. Lepas tu saya pun tegur dia, Syekh, right hand Syekh. Dia dapat, ni bukan Ustaz, duduk yang ni betul ni, lama dah. Gerpu dah Syekh. Orang dia ada agama, ada akhlak. Saya tegur bukan ramai, kalau tuan gerpu tu kanan, tak, saya kata, Syekh, right hand please. Gerpu dah Syekh. Nampak tak? Doktrin ni berjaya. Dan kalau belajar hadis, Nabi kata haram dalam, saya senang Ustaz Syaridah. Kadang orang kata makruh, aku tak nak terima makruh ni. Lah ini haram tu Ustaz. Maksudnya bila Nabi kata makan kiri itu syaitan, takkan makruh lagi. Kan? Dari segi hukum tadi ni, kalau umum memang makruh. Tapi nak beritahu, kalau syaitan you makan you by left hand, itu tak ada you bagi syaitan makan dulu. For what? Untuk apa biarkan dia makan dulu? Maka kita tak dapat berkat daripada apa kita makan. Berkat ni Nabi kata wa kana kalladhi ya'kulu la yashba. Berkat ni kalau Allah tarik makan banyak mana haram tak akan kenyang. Lepas tu makan rasuah, duk menipu orang, bohong orang, sama tahu kampung dapat bodoh, dia ambil tanah orang kampung tanah sekian, beli harga 12 ringgit satu ni, upah dia pergi jual 121 satu kaki. Dia tahu bodoh tu, penipu ni. Memang logik lah kata orang kalau nak punah pokok tu, jangan pakai kapak mana-mana. Jangan ambil kayu je pada pokok tu, tok-tok senang jatuh, senang rebat, senang runtuh. Para pembohong ni. Contoh lah, saya tahu tanah dekat Taiping, saya orang Taiping, tanah saya sekarang ni nak buat dapat maklumat, saya pun tak beritahu lah, saya pimpinnya lah. Bila ada jaga ayam satu kaki tu 80 ringgit, dia mahal pun, benarnya saya boleh jual 800. Ada isu dah boleh terbit benda tu. Maka bila tengok tu dia bukan tanah dia, atas angin ni, dia main angin ni, Superman. Kan? Saya nak beritahu akhir sekali, kalau sahabat sekalian, so Nabi sebut dalam sebuah hadis, fa innahum ma ya'ish minkum
ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kata Nabi, sesiapa yang hidup lepas aku pasti akan melihat kepada perselisihan yang banyak. Ini soalan dari lebih kurang. Maka fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Oleh itu nak selisih menantang bila ni Nabi sebut ni selisih dengan berlaku. Tersuruh bohong lah. Sama-sama kita dengan tengok dalam Facebook pun ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni. Lepas tu follower kata ustaz ni, tapi kita pun lah kita di blog terus nama. Kan? Contoh dia, kadang-kadang Ustaz Jarul Nizam, saya tegur, saya kata kalau kita qasidah selawat, lepas tu ada tausiah memang saya nak naik 15 minit dia kau qasidah, tiba-tiba tengah duduk ceramah tausiah tu ada berokok dah. Kita pula jenis tak boleh berokok, dah ada lelah sebut dah semua. Tiba-tiba selepas duduk selawat tak elok, silakan Ustaz Aslin untuk berikan sedikit tausiah. Selepas itu akan semula dengan qasidah yang lain pula. Mana tukar-tukar 15 minit qasidah tu kan. Tiba-tiba kita duduk ceramah ni tentang Nabi, tiba-tiba ada rokok pun main kat aku. Aku tak haram jadah mana rokok ni. Cuba tengok siapa hisap. Tengok hisap tu sempat tupai tu. Mana dia kata ustaz ni gini. Betul. Tak ada adab. Dia sebut tadi tu konon-konon selawat Nabi tapi sok rokok gila babi. Saya bukan marah sok rokok tidak, tapi jangan sok rokok time macam ni. Bodoh mangkak. Kau nak hisap mampu nak hisap dalam salah, tapi majlis selawat Nabi tuan kiau dia. Ini masalah kita. Kau bodoh marah, tak tegur, tak cerdik. Ini masalah dia. Dah lepas naik fakultasiah, naik tu pasti dah lebih. Dah kita harap jadah betul betul. Sama juga kat kubur. Saya kata aku banding tanah kepala kau pun lah. Anak dia kau kubur lepas tu nak dia sokok saya. Aku ingat lagi. Aku terganjang ke budak ni kan. Orang hajar punya anak, orang semua. Aku tak kisah aku imam, aku ada kuasa waktu itu. Lepas dia minta maaf kan, kata jadi baik kawan kita. Tempat kubur mana boleh siap benda makhluk. Kita kena ingat. Dari seorang pun sabar dulu, tinggal rokok dalam kereta. Lepas hang biar pulang gini pun macam buku air mula tu. Kubur kawan tu dulu, hang balik buk dah letak, hang hisap dan meletup kereta tak apa. Kalau bomba datang, ada kebakaran dalam kereta, bunyi rokok. Jadi itulah Ustaz yang kita lebih kurang lah sikit cerita. Boleh faham kan? Boleh faham kan? Harap-harap elektrik ni tengah potong-potong aduh sakit jiwa aku dah letak lah kan. Wallahualam, kembali pada kursi wallahualam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Aslim di atas penerangan. Jadi pada hujah yang disampaikan tadi jelas kepada kita semua. Memang kalau kita nak ikut semua sunnah Rasulullah tak mampu kita buat. Apalagi sunnah-sunnah yang akbar, sunnah-sunnah besar. Kita tak mampu nak bangun tiap-tiap malam tahajud. Mungkin semua orang tak mampu. Kita tak mampu nak ikut Rasulullah puasa sunat, istiqomah sepanjang hidup kita. Mungkin kita tak mampu. Nak baca Al-Quran kan, Ramadan je pun kan, lain kita tak pun. Jadi kita tak mampu, kita buat sunnah-sunnah kehidupan yang kecil-kecil ni. Bab makan, tu Ustaz cakap, bab minum, bab tidur, yang kecil-kecil saja. Mudah-mudahan kita boleh istiqomah dengan sunnah-sunnah yang kehidupan ni. Kita boleh, dan step by step kita boleh ikut sunnah-sunnah yang lebih besar. Mudah-mudahan menjadi perisai kepada kehidupan kita, yang mana kita tahu dalam keadaan kita sekarang ini di akhir zaman ni pelbagai fitnah, ujian. Sebab kata Ustaz Asli, kita dah tak tahu tu mana tu betul sesalah Ustaz ni. Duk pengikut Ustaz ni, kalau kata pengikut Ustaz Asli, dah kalau bila Ustaz Ilyas cakap dah tak boleh lah. Contoh kan, masing-masing ada pengikut masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena muhasabah kita. Mana yang baik kita ambil kan, sebagai kata pegangan dalam kehidupan kita kan. Mana yang elok, yang buruk tu kan, kita cuba tinggalkan kan, sebaik mungkin jauhkan perkara tu. Walaupun kadang kita rasa macam macam mana ni kan. Kadang kita tengok kawan kita kan, contoh kata isap rokok tadi lah, betul memang kita macam sakit besar kau malah orang isap rokok, tapi adab dia
Tapi jangan bila dia cakap benda yang baik, sebab kau isap rokok, aku tak nak percaya cakap kau macam tu. Jangan. Kalau dia cakap benda yang baik, kita terima je. Benda yang baik, ya. Itu kita kena sama-sama muhasabah diri kita semua. Jadi baiklah, itu round pertama. Kita masuk ke round yang kedua, kan, bersama Ustaz Ilyas. Jadi soalan Ustaz lebih kurang sama juga dengan soalan yang tadi, kaitan dengan contoh-contoh, kan, akhlak Rasulullah SAW yang relevan, yang boleh kita ikuti, yang boleh kita amalkan, khususnya untuk umat akhir zaman. Ustaz, silakan. Al-Fadhil Ustaz Ilyas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Hingga kan saya tengok ada buku, ada kitab yang dikarang 1000 akhlak ataupun 1000 pedoman daripada akhlak Nabi SAW, yang kalau nak dijadikan sebagai panduan amalan dalam kehidupan tu amat elok, benar lah, lagi-lagi dunia nak menjelang kiamat. Tapi dalam banyak-banyak akhlak Nabi tu, beberapa lah akhlak yang saya ingat membuatkan kita rasa terpesona sungguh. Apa antaranya? Pertama, Nabi SAW. Oh, daripada tadi tak dengar? Oh, saya mula balik, ya. Nabi ni akhlaknya tu sangat indah, hingga kan isteri Nabi pun mengakui bahawa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran, yang 30 juzuk dalam Quran, 114 surah dalam Quran, itu semuanya ada pada batang tubuh Nabi Muhammad SAW. Sebab dia akhlak ni perhiasan. Akhlak ni satu benda yang membuatkan orang akan rasa suka, rapat dan rasa nak berdamping dengan kita hanya kerana akhlak. Engkau belajar tinggi, kalau belajar universiti IPT, APTA, FTH ke apa kan, tiap-tiap sen dapat anugerah dukun, anugerah dekan, dekan 4 flat, 4.1 flat, terpelik-pelik kau dapat. Tapi kau buruk perangai, mulut mulut syaitan dirajim, memang tak ada orang nak kawan kau. Dia akhlak ni perhiasan. Macam akak-akak di belakang cantik tu, banyak dia punya aksesori tu, banyak dengan telekung warna. Dulu saya nampak putih, pokok ada hitam-hitam sikit lah, tak lalat namanya. Tapi sekarang ni ada purple, ada pink, ada nampak saya belakang-belakang kan. Tapi saya ni kalau dengan perempuan saya lemah sikit. Kalau Ustaz asli saya ingat okey, dia okey lagi. Saya kadang kalau pergi ceramah, nak pula penganjur tu dia kata, Ustaz maaf, dalam dewan ni semua perempuan. Bukan, dia kata semua bunga. Dia kata, dia kata semua bunga, Ustaz, boleh ke? InsyaAllah. Lemah kita semua. Ingat Puspanita ke Persiap ke Perkit ke, kita pun masuk bunga semua. Memang bunga. Paling muda 65. Ustaz, Allah, ni bukan bunga, ni pasu. Tanyalah, Mak Haji tak bawa suami, mati dah. Oh, mati. Silap soalan. Kalau macam tu kita tak kira dah, dia warga lain dah. Kalau mulut macam tu pun tak nak kata apa maklum, tak ada akhlak dah. Dia akhlak ni dia umpama bunga, perhiasan. Meja kita ini kalau tak ada bunga pun ceramah tetap jalan, walau sekali-sekala blackout. Nampak tu? Benar tu. Tapi dengan adanya bunga ni mencantikkan lagi, cantik lagi. Dan kita pun tak pernah nampak orang letak periuk belanga atas meja. Buat apa ni? Perhiasan. Kau ni sewel ke apa benda? Terus tonggih pula tu dah. Maknanya seseorang, tuan-tuan ni badan semua, muka wajah cantik semua. Lagi cantik bila ada akhlak yang baik. Sebab itu dalam banyak-banyak akhlak Nabi, pertama, Nabi SAW, Nabi jenis manusia yang tak pernah cela kutuk akan makanan. Riwayat daripada sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kata Abu Hurairah, Nabi ni jenis orang yang takkan pernah menghina, mengutuk, mencela makanan, hidangan yang dihidangkan. Kalau Nabi rasa boleh makan, boleh lepas tekak, Nabi makan. Macam tak boleh lepas, Nabi tinggalkan saja tanpa berkata apa-apa. Orang kita kan kuat cemik muka, kalau jenis engkau itu hina namanya. Tak boleh
SAW, Nabi dengan Khalid Al-Walid, ketika itu Nabi Khalid Al-Walid dihidangkan dengan tok, biawak tok, biawak tok lah, jangan semua biawak pula, ada longkang tak boleh. Biawak padang pasir. Lu ingat Ustaz Indonesia dulu lah, zaman belajar dulu, dia sembelih tok tu, rupa baru saya tahu dia tok jenis macam binatang umur panjang ni. Dia sembelih hari ni, sembelih dalam maghrib hari ni, esok dalam asar baru betul-betul mati. Dia menggelepar apa yang tu yang dia punya power dia lain macam. Boleh saya promote ni bukan saya jual, tak ada. Jual tak ada. Saya orang boleh lah. Tak apa, tapi Nabi dihidangkan dengan ialah makanan saya kira ardil qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Tak haram, cuma orang kampung saya atau orang kaum saya jenis tak makan makanan ini, itu saja. Punya santun akhlak Nabi dalam apa? Menyantuni makanan yang Nabi sendiri pun tak boleh masuk. Itu caranya. Maaf, kadang saya pergi ceramah pun Pahang ke apa kan, sana kan terkenal ikan-ikan sungai. Saya tahu ada orang tak makan ikan sungai, tapi engkau kalau tak makan ikan sungai, kau tak payah muka tu buat geli kemang ke muka sangat. Jadi apa? Kena ikan tomat kan, macam ular tu. Kan bayi ular semua betul. Jangan. Okay, ikan tomat kan hitam kan. Tak boleh. Diam kan. Diam sudah. Ataupun kadang orang yalah macam-macam kan. Saya dulu macam Ustaz Nuzam beritahu lah, saya orang Kedah. Saya rasa makanan kampung saya dah paling legend lah, dah paling world lah, iaitu gulai daging batang pisang. Kami bukan makan batang tu, dia punya umbuk dalam, kau gila tu orang kan kita makan. Dia punya lembut dalam umbuk dalam tu, tapi dia kena basuh elok Ustaz. Tidak, nanti dia jadi berbenang tu. Kita pula makan dengan berbenang, jadi Ustaz Allah benar ni, benang semua. Tapi saya tersilap lah. Saya hijrah mari duduk Selangor, duduk di Bangi, kahwin pula orang Sabah berenang, sama kami mertua. Mertua tak sama lah, tapi kampung mertua sama. Jam tak sama. Mampu dia banyak. Orang Sabah berenang laku. Dah nak beritahunya, dulu kita ingat gulai daging batang pisang tu dah legend. Dah. Sambal tahun kulit lembu. Nah. Ustaz baru kahwin masa tu yang pertama, dan selamanya tadi Ustaz saya kata, dan selamanya. Jadi dia hidang masa tu. Jadi duduk 4 orang. Jadi masa nak makan tu Ustaz, kita pun dah selesai doa sama, bismillah, ada kopi, kita pun makan lah. Tapi kita tengok juga, apa Ustaz, nasi dengan mi campur sekali, tak cukup ikan kan? Ada wak yang duduk sebelah saya, dia cerita, dia Pak Ustaz ni gini campur ni. Ada cerita baru tahu. Baru bismillah mungak makan tak? Makan bungkus lah. Pakai bungkus dia semua, bungkus dia. Buat anak sama Ustaz, anak sama. Tak dia kena makan tak habis. Tadi bapa saya ni semua. Rupanya dia makan sini memang tak habis pun, sebab dia ada baki-baki ujung tu, nanti dia bawa balik rumah, namanya berkat, supaya anak isteri di rumah yang tak datang masjid dapat berkat. Tangan-tangan kiai, tangan tu imam, tangan harap dia basuh lah tangan tu. Jadi pakai macam tu. Baik
diri, itu akhlak. Lepas itu saya cukup teruja kalau jumpa orang jenis kita tak tanya dia siapa, dia bagi tahu nama dia. Paling saya teruja sekali Nazri Kumpulan Raihan. Jumpa di airport, kita ada program sekali, tapi masa tengah tunggu beg lalu tu kan, dia pun tunggu beg dia, saya tunggu beg saya. Tapi tengah tunggu tu dia pun tegur saya, Ustaz Nazri, dia beritahu nama dia. Janganlah dia, aku kenal Raihan, tapi aku tak kenal Nazri Raihan. Ni hairan lagi. Tapi akhlak tu, walau dah terkenal famous, dia memperkenalkan diri. Pernah sesuatu hari rumah Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat nama Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, ataitu Rasulullah SAW pada faktul babu faqala, aku ketuk pintu rumah Nabi dan aku pun panggil Nabi, bagi salam, panggil Nabi. Nabi yang duduk dalam rumah pun tanya, Manza, itu siapa? Jawab Jabir, ana, saya lah. Maka Nabi pun jawab balik dalam rumah, faqala ana ka'annahu karihahu. Seolah-olah Nabi marah. Saya bagi tahu lah siapa. Tuan-tuan tak tenang ke? Kita tanya dia siapa. Dia bagi salam, Waalaikumsalam, siapa tu? Aku lah. Aku tu siapa? Aku ni jin pun dah tenang ramai lah. Jangan tu dah pasal renting buat-buat macam ni. Dia saya ingat kalau perumahan jangan aku ingat pasal sekarang kita boleh jumuk putika pakai CCTV. Ni handphone ni. Jadi pakai nombor baru. Aku kita pun balas walau kita pun dan dia kita tanya spur ni pakai SPE orang spur ni kan, kau tu siapa spur, pasal kita pun tengoklah dia punya profil WhatsApp tu gambar Kaabah, Kaabah bagi salam. Jadi kita pun spur ni, dia pun jawab cik teka, anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala dengan dunia nak kiamat dajjal dah tak lama kau beri kau tanya kau siapa. Kita pun kita pun ada layan je lah. Ni ke? Salah. Oh dia ada rezeki mana. Lepas tu dia boleh buat teropek. Oh ingat dulu masa dulu asrama pelatakan dengan warden, masa tu kita kena depan pengipunan. Dia teropek pula. Jangan bagi tahu lah siapa. Orang ni sibuk banyak benda lagi ingat layan kau korang. Boleh poster sangat nak ingat. Dan kami Ustaz selalu kenal, Ustaz selalu kenal. Saya tahu jauh jago tu saya tahu. Doa kami ni nanti tapi pasal malam ada Ustaz Allah kita tahu ya ingat tak saya? Sudah. Kau ingat satu pasti itu macam cuba ingat je lah. Saya ingat saya ni. Ustaz kan buat jaga hati, nak lipu tak boleh. Tak apa nak cara Ustaz tengok tu tahulah ramai sangat peminat dalam hati kau ni. Lalah tahu dia kata apa? Saya ni kalau Ustaz tak cah juga saya tak tahulah. Kenapa? Saya kalau masuk Ustaz ceramah dekat TV tu, saya depan TV tu. Kau ingat aku boleh tengok ke TV? Nampak siapa tengok. Dia boleh loya buruk pula tengah pasar dengan pegang ikan di tentang sayur macam tu. Jangan, akhlak yang baik perkenalkan diri. Itu yang paling penting. Wallahualam. Alhamdulillah. Bila kita tentang akhlak ni, tadi tak bukan bukti yang mulia adalah pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW pada surah Al-Qalam al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kau benar-benar ibu bukti yang mulia. Jadi bila kita tentang akhlak itu adalah merupakan muslimat ada tak bukan salah. Kita hanya berikut satu ikon saja, uswatun hasanah untuk kita bukan tak boleh nak ni nak minat penyanyi contoh kata bukan tak boleh kan, ada minat main bola bukan tak boleh, tapi yang utama bila kita tentang akhlak tak ada tak bukan kita perlu mengikuti jejak langkah
tauladan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi alhamdulillah, nanti perbincangan kita pada malam ini seterusnya kita akan beralih pada Ustaz Asni, di mana soalan Ustaz, bagaimana mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh mempengaruhi kehidupan seorang muslim dari segi pribadi, keluarga dan masyarakat. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillah. Dalam surah Ali Imran ayat 31 yang selalu kita dengar, Allah tak suruh kita hanya cinta Nabi sahaja. Saya bilang, Allah tidak suruh kita hanya semata-mata mencintai Nabi sahaja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ikut Nabi kalau kita cinta Nabi. Dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, jika sekiranya kamu cintakan Allah, maka kamu kena ikut aku. Allah didik Nabi supaya bagi tahu dekat umat Nabi, kalau kalian suka dan sayang Allah, kalian kena ikut aku, maka Allah akan cintai dan sayang kalian, dan Allah akan ampuni dosa kalian, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-9, ayat ke-7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, dan apa-apa yang Nabi datangkan kebaikan, apa-apa saya Nabi tunjukkan, Nabi bentangkan, Nabi buat dan sebagainya, maka fakhuduhu, maka Allah perintah ambil, pegang, amalkan. Wa ma nahakum anhu, dan ingat apa-apa yang Nabi larang jangan kamu buat. Nabi kata tak boleh begini, jangan buat. Maksudnya, hendaklah kamu mengamalkan apa-apa yang keluar dan dititahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat surah Al-Imran ceritakan tentang Allah. Dan ayat ini pula Allah sebut dalam Quran, apa-apa saja yang Nabi tunjuk dekat kamu, fakhuzuhu, ambil, pegang-peganglah. Yang Nabi larang kamu, hendaklah kamu pantau, kamu jauhilah. Wattaqullah, satu amalan daripada Allah. Ingat, bertakwalah kamu kepada Allah. Siapa-siapa yang takut kepada Allah, ayat sebelum itu kena buat. Kalau dia tak buat, Allah sebut pada innallaha syadidul iqab, Allah ini maha kuat siksaannya. Kenapa? Sebab tak nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran juga menyebutkan berayat 1, 3, 4 begitu bunyilah. Bila Allah sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu. Tengok bagaimana akhlak Nabi ini didedikasikan oleh Nabi sendiri dan menjadi sebagai satu ikutan kepada kita. Antaranya ialah Allah sebut dalam Quran ciri-ciri orang bertakwa. Dan kena ingat, Ustaz Ilyas baca hadis tadi daripada Aisyah, dia ditanya soalan bagaimana akhlak Nabi, jawabnya kana khuluquhu al-Quran. Selak daripada Al-Fatihah, maka Nabi wajibkan siapa-siapa yang tak baca Fatihah bermakna semayang yang tidak sah. Pasal apa? Di sana ada kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan hujungnya kalau tak baca ghairil maghdubi alaihim yahudi la'natullah waladhdallin dan nasrani, maka tak sah semayang. Kenapa? Kena pegang, kena faham, kena hadap. Puak-puak ni
walid wala nasib. Muhammad, kalau kau ikut juga dia orang yang kau dah tahu benda ni tak boleh ikut, Allah takkan bantu kau. Allah cakap dekat Nabi tau. Apa Allah peduli tentang Nabi? Benda tak betul Allah tegur dari Nabi mengharamkan madu makan. Allah tegur surah Tahrim, lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi ma Allah ta'ala wajib. Kenapa kamu mengharamkan benda yang kuhalalkan? Kerana nak ikut cakap bini kamu. Jangan Muhammad. Sebab Allah sayang Nabi dia. Sebab dia maksud. Ayat sebenarnya kata apa? Allah kata walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani selama mana sampai kiamat mereka tidak akan setuju, mereka akan reda dengan kamu sehingga kamu ikut cara budaya mereka. Kalau kau nak ikut juga ingat baik aturan Allah. Tegas amar Allah. Dekat apa? Mengkhatabkan Nabi kan? Walau terus kita umumkan kita sini lagi kepada umat Nabi. Ayat Quran sampai kiamat Allah. Maka Nabi itu akhlak dia Quran. Berapa ramai yang nak baca ayat kursi 3 kali pagi 3 kali petang, ramai tak baca. Berapa ramai tak baca 3 pagi 3 petang, tak baca. Berapa? Banyak benda lah. Bila dia kena hantu gerangkung musik dia, demam kepialu, demam malaria, sawang gabi, bubuk kulit, bawa ayat kursi tak jadi apa-apa lah bro. Amal kita kan nak berniaga gantung ayat dia sudah dia baca haram tak tahu. Saya pun tak tahu baca seorang yang faham tak tahu dia baca. Nampak Abu Bakar. Orang yang tak ilah tak dibaca. Panggil okey dia baca. Padahal kena ayat siapa lah pula tak jumpa hari kata ayat tu saya harga sebudinan. Dia main ayat Quran. Kan sebudinan tu dengan ikut. Ayat Quran darah nilai pada Allah. Agak mungkin harga pelik tu khot 1,000 dinar tu Cina. Mungkin orang tu dia beli benda dengan arah 1,000 dinar. Frame tu dia buat ini ayat ni. Pak ayat 1,000 dinar tu. Mana? Bukan harga dia 1,000 dinar, tapi nak beritahu jangan main-main. Dalam surah tu apa dia? Surah Al-Imran tadi. Maka bersegeralah kamu buat baik. Antaranya ialah Nabi sebut buat baik macam mana? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebab Quran ni akhlak Nabi. Antara daripada yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra 1 wal kazimin al-ghaiz 2 wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Perbuatan baik ahli syurga ialah ada 3. Ada duit, ada harta, tak ada duit, tak ada harta, sedekah kena berjalan. Sarra, darra, senang, susah. Kalau gaji 1,000, sedekah cara 1,000 kak, jangan bagi alasan. Walaupun akak kerja cleaner 1,000 sebulan, 1,200 bagi RM10 sebulan, kena lazimi. Sebab itu ahli syurga. Lepas tu Nabi SAW bukan Nabi menidakkan jutawan, Nabi menidakkan kekayaan tak, tapi Nabi lebih tumpu fokus Nabi dekat umat Nabi. Nabi dapat apa dia buat? Nabi agak-agakkan. Nabi dapat, Nabi agak-agakkan. Dekat Nabi. Sifat Nabi memang kedermawanan yang paling ketara. Bila masuk Ramadan lagi dermawan. Bulan-bulan lain Nabi dermawan, bulan Ramadan lagi dermawan. Kita pilih bulan Ramadannya. Kita nak derma agak banyak pun tengok kan. Umur tu semua ceramah sekarang ni banyak tengok royak. Ya, ceramah sekarang tu ada bahawa ada WhatsApp kat Melayu. Tak boleh kita ada kutipan derma. Kami mana kalau kita bawa. Nampak tak? Kadang-kadang ada WhatsApp. Tak boleh kita dalam ceramah tak ada derma. Habis jalanan kami memang ikhlas. Tapi lelah lah. Kan nak bayar duit kereta ustaz, nak bayar penginapan ustaz, nak bayar makan minum ustaz. Suruh dia jaga. Kalau RM1 bukan dia kopiang. Nampak tak? Dia contoh manusia kadang-kadang dia bercinta. Dia kemut, tak kemut. Yang dekat hubung ni. Orang kena buat dia bilang kemut dah. Hati panjang manusia macam tu. Kalau hak orang tak bagi kat dia, hak orang tak bagi hak dia ke mana? Kerajaan tak bagi macam tu. Oh dia maki hamu, pasal apa tak apa. Orang saya jumpa ada orang tak datang serah. Kenapa tu serah? Isu dia tak dapat gula dengan tepung.
Tapi cakap kat orang dia jutawan. Nanti budak dia miring kot, dia kena gini lah, budak dia miring ni dah. Dia balik ke awak kata ni, bawa dia gaduh, bawa dia buat pemerintah dia, rumah di tempat kuliah tu. Lalu dia ada main salah tu, dia orang paling cium, buat cium tangan ni tau. Kita dia tak boleh cium, dia loh cium. Tak buat dia janganlah, tak buat hancur bapa orang surah lah, kami salam kita surah. Nanti pun dia ada kuliah, dia tak ada bagi surah, cuma tak ada. Kenapa? Merajuk sebab dia tak dapat. Ayah dia kata tak dapat gula tepung dengan berat, pedik dengan pun boleh merajuk. Tapi kita besar hak orang dia nak, hak dia tak boleh membeli dia beli. Ini contoh begitu. Tapi bunyi kaya bersifat menerima ni bukan senang, susah kah? Dia benda kalau kita duk kira gaji 1,000 bagi 100 ke 900 nak makan apa? Tapi kalau matematik sedekah 100 keluar 1 tinggal 9, saya sedekah. Matematik Allah 100 keluar 1 nilai mungkin 1,000. Ingat senang kesihatan tu nak bagi, ya? Apa tak Syarawi tu apa? Nak Mutawali Syarawi. Dia kata apa? Rezeki yang paling hebat yang kesihatan. Betul. Saya 4 bulan saya kata tahu lah. Kencing berak atas katil di hospital. 7-8 hari kencing berak di atas katil, diseruskan. Duit ada. Buat apa? Nak makan muntah. Susu kilo saya 28 kilo, tinggal lekor dekat 80-70 kilo. 105 kilo lekor tu lah nak balik. Dan dia boleh makan. Nampak tak? Sehat. Maka rezeki paling bagi dia sehat. Kepala otak kita 10 tolak 9 jawapannya 10 tolak 9. Maknanya kepala otak duit. Lepas tu bila orang yang payah nak dapat zuriat, ada tu guru besar ni kisah betul. Laki bini cikgu nikah kat 10 tahun dah dapat anak. Lepas tu orang kata apa? So sifat mengambil semayang pun. Jadi kita ni gaji hang orang belakang. Gaji hang apa? Gaji saya ni ustaz dia wang kat 40 lebih. Bini hang dia wang kat tapi gede. Lo gini yang boleh dah tengok dekat tu. Ampuan bayang bagi dia. Tapi buat sedekah pun tak tahu macam mana. Oh ni dia nak tahu bulu tiba. Boleh tak? Bini hang tu ada bini hang daripada mak kakak. Hang sedekah separuh. Our prophet, the last prophet said, dia kata ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. So maybe lah one of the orang kata apa cara dia untuk ni buatlah. Saya very sorry lah. Okay, tak ada tahu. Lepas 6 tahun betul. Kemudian the power of sedekah. Yes, orang kafir dengar kalimah hadis Nabi tu pasal dia emergency lah Ustaz. Dia kata macam ni dia. Alah doktor, you ingat saya tak lagi? Hari tu saja. Dia kata dia tanya aku dah, aku dengar suara kata macam-macam mengamati suara macam mana. Dia lalu. Dia dah tiap minggu datang. Dia ni bakar. I'm sorry madam. Saya madam tak. Dia kata OMG. Oh my God. Are you still alive? Kamu hidup lagi ke? Yeah, thank you doktor. So sekarang mana? Saya berada di Ethiopia. Buat apa? Saya cuma apa nama ni? Charity. Bandai kebajikan amal NGO. Government pula. Dia kata thank you doktor atas nasihat you. Hari ini saya tak mati-mati lagi. Kenapa? Sebab yakin dekau itu penting ada syurga. Yang kedua apa dia? Kazini. Sifat Nabi ni budaya dalam keluarga kita, masyarakat dia jadi bukan marah. Nabi tak pernah marah tanpa sebab. Siapa hina sahabat, hina Islam, hati dia marah. Dan Nabi pemarah Nabi dalam masa muda, dia marah bini pun marah, jadi bukan kerana marah mulut, tapi muka marah wajuhu au ainaihu muka Nabi merah, tapi Nabi tak pernah guna tangan dia untuk pukul perempuan, melainkan dalam syiar ramah. Jadi kalau tengok Masya Allah agak-agak dia macam mana
Tadi Ustaz, saya tentang banyak komen makan. Betul Nabi tak suka komen makan. Ada Nabi makan, tak ada Nabi tinggalkan. Itu sebab Nabi. Maka Nabi faham kan Nabi tak makan orang pun Nabi tak minatkan masak. Kena buat masak lain. Dan yang ketiga ialah wal-afina 'anil nas. Sifat Nabi ini menyebabkan orang boleh terima Islam. Pemaaf. Bila masuk ke Mekah, Fathu Mekah, Nabi minta orang yang tak Islam tu kumpul orang Abu Sufyan. Dan Syekh Mubarak Puri ni dalam karangan sejarah Rasul Maktum, dia ada nukilkan sejarah ni. Dia kata Nabi pergi ke Abu Sufyan. Nabi dia dekat dia orang, apakah pandangan kalian kepada saya? Maka kata salah seorang, ma naraka ya Muhammad, ma nara fika ya Muhammad illa khair. Kami tak pernah tengok satu dia berkebaikan kamu ya Muhammad, melainkan benda baik dia. Soal jawab, anta akhul karim, kamu saudara yang mulia. Soal jawab, anta akhul ibni karimin, kamu anak saudara yang mulia. Nabi baca ayat surah Yusuf pada waktu la tasrib al-mulyu, ada ayat tu. Nabi Yusuf baca dalam surah Yusuf tu, la tasriba alaikum al-yawm. Ada ayat tu? Apa kata tadi? Maka dimaafkan hari ini, tidak ada apa-apa denda, apa-apa iqab dekat kamu, aku maafkan kamu, maka wa antum tulaqa, kamu bebas. Maaf. Apa Sufyan tak buat dia? Apa anak-anak Sufyan tak buat dia? Tapi sifat pemaaf itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan cerminan yang sebut bunga tadi sebagai satu gambaran yang memang cantik pada amalan Nabi dan dilihat dan dinilai oleh seluruh manusia, termasuk orang barat sekalipun mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik dalam konteks leadership ataupun kepimpinan atas muka bumi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih pada banyak hasil di atas penerangan yang cukup jelas tadi. Cuma kesimpulannya, kita lihat dalam surah Al-Imran ayat ke-31 kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Banyak Allah Subhanahu merangkap kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul kata? Kalau kita benar cinta kepada Allah SWT, maka fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi macam tak logik saya, pas sedekah tadi macam tak logik. Jadi kita cuba lazimi kehidupan kita, antaranya dengan perbanyakkan sedekah, kawal marah kita. Dan kadang-kadang kita isteri tak hilang, kita marah, dan anak silap isteri kita marah, kita kawal marah kita ikut keutamaan. Kalau Rasulullah, Ustaz tadi marah ikut, kalau orang bina agama kita memang ikut marah dan tak pernah angkat tangan. Kita mudah guna apa-apa, dah angkat tangan dulu contoh. Kita cuba ubah kita dan seterusnya. Rasulullah sifat pemaafnya tak boleh nak ditanisu kepada orang lain. Kita cuba perbaiki diri kita ikut sifat akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan itu antara bukti kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan musliman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah selesai dengan yang kedua. Jadi kita akan kita punya forum kita akan kita kurangan masa. Tapi sebelum tu kita ada soalan daripada audiens yang mana minta saya tanya juga soalan ni, tapi saya minta Ustaz bulat sikit untuk buat kesimpulan Ustaz. Soalan daripada audiens ni, di mana dia nak tanya hukum serta keperluan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Ustaz yang berceramah pada forum perdana malam ini, saya Rizwan bin Yahya ingin mengajukan soalan. Hukum serta keperluan mencintai Ahlul Bait. Selewatnya sebagai perisai akhir zaman, serta ciri-ciri dan kriteria seseorang itu mencintai dan mengasihi Ahlul Bait. Terima kasih.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Haji yang mengajukan soalan. Memanggil kita dari mana tadi ya? Kampung Sungai Pinang. Macam live pula. Tuan-tuan semua, kita sering kalau kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW, ada ketikanya kita sebut sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maknanya selawat ke atas baginda Nabi dan seluruh ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak menafikan bahawa kecintaan kita terhadap Nabi dan seluruh ahli keluarga Nabi, tak kiralah Nabi, para isterinya, ummahatul mukminin, cucu-cucu Nabi, dan juga keseluruhan keluarga Nabi sendiri, itu adalah suatu perkara yang kita pegang selama ini. Cuma yang menjadi satu kebimbangan adalah mutaakhir ini muncul sesetengah golongan yang tampil mengaku bahawa dia keturunan Nabi. Itu salah. Dia mengaku dia keturunan Nabi. Maklumlah, kita pun tak tahulah niat kau. Sebab dengan cara itu dia membolehkan untuk menarik perhatian orang ramai, atau bahasa lainnya kadang itu pun nak boleh jadi jalan ataupun ajaran-ajaran sesat. Datang dakwa diri dia sebab keturunan Nabi ini pecahannya begitu banyak. Dia bukan semata-mata Said Sharifah saja, wah banyak lagi. Ada yang kalau tuan-tuan pernah dengar, ada yang Al-Khairin, Al-Idrus, Al-Yahya, Al-Abbas, As-Sagaf. Itu. Jadi engkau kalau bukan keturunan itu, jangan sesuka hati nak mengketurunan engkau dengan keturunan itu. Jangan. Dia rasa dia pun al juga, alkohol lain. Jangan kau mengesubuh perempuan mayang tak mana-mana, tak boleh. Banyak golongan yang mengaku dia keturunan Nabi. Pasal apa? Dia nak dakwah itu untuk kepentingan dia lah. Jadi bagus ni tajuk malam ni sebagai perisai di akhir zaman. Pasal orang kita kan sekarang kan zaman packaging, zaman luaran tu nampak lebih cantik dengan penampilan selawat semua. Dan dia jual barang, kita tanya harganya berapa? Ini subhanallah, masya-Allah, Allahumma Muhammad. Tak sebut lagi harga berapa. Ini soleh ni, tengok kerja janggut sampai ke pusat. Ini soleh ni. Dia pula mengaku dia keturunan, ambil apa pun. Hati-hati. Dan siapa-siapa mengaku pun kita tak terus terjah kata ni nipu dah. Kecuali jangan mudah tertipu. Itu saya nak sebut. Penampilan orang. Macam kita kan, ialah macam gelaran ustaz kan. Dia tak ada satu macam orang yang IR, DR, teknologi apa, TS apa kan. Dia ada ni perakuan qualification dia. Asal cakap anak anta, ustaz selalu. Anak, masya-Allah anta. Ini ustaz ni. Kadang terbalik. Wadah saya pernah jumpa. Anta apa lah? Anak nak makan. Terbalik. Kau makan kurma basi ke apa ni? Kurma kat buku pun. Terbalik arah. Kau ustaz apa? Lepas tu mengaku keturunan ke dah? Banyak. Lepas tu ustaz, nanti yang kita bimbang, na'udzubillah misalnya, lepas tu kita dengan yang agama, yakin semua memainkan peranan yang sangat kita rasa kita patut selamat lah bila berbanding sesetengah negara yang kadang dah tak terbendung lah, tak terkawal lah. Baik tu dalam sekarang ni suasana masih terkawal. Kita doakan mudah-mudahan dalam jagaan Allah sentiasa. Asal setengah golongan-golongan ini, ingat yang saya nak sebut jangan kata mengaku keturunan Nabi. Kumpul ada di kalangan tuan-tuan ni peminat Allah Yarham Tan Sri Piramli, mengaku keturunan Piramli pada. Apa dah? Kau cakap macam Piramli? Aku keturunan dia. Tuan-tuan, mengaku bahawa dia keturunan seseorang yang bukan keturunan atau bapa dia, apa bahananya? Dalam satu hadis kata Nabi, man idda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah. Siapa-siapa yang mengaku keturunan dia daripada orang lain yang bukan ayah dia, haram dia cium bau syurga. Tak boleh. Tuan-tuan nak mengal-al kat belakang tu tak boleh sesuka hati kan? Kecuali lakak lah. Macam tuan-tuan belajar ustaz kita kan belajar di mana, Lubuk Merbau, Al-Marbawi. Itu okey lah, itu lakak tempat dia belajar. Universiti Al-Azhar dia belajar di Tonton At-Tontawi. Itu lain. Ini yang al-al yang ada keturunan ni tak boleh. Kena berhati-hati. Pasal ada orang kadang, yalah maklumlah dengan penampilan
9 percakapan bunyi macam Arab. Oh, ini keturunan dah. Lagi-lagi pula ada pula mari dia banyak sekali modal, sama ada mengaku jadi Nabi atau jadi Imam Mahdi. Satu paling ramai. Ini paling ramai mengaku jadi Imam Mahdi ni ramai sungguh tuan-tuan. Engkau duk sibuk Imam Mahdi, engkau Imam Masjid, engkau tak kenal. Sibuk, bukan saya kata tak payah ambil tahu siapa Imam Mahdi. Engkau sibuk sangat Imam Mahdi kau tu, sampai satu tahap na'udzubillah min dzalik, akhirnya mengaku apa? Dia, saya lah Imam Mahdi. Kawan-kawan saya ada di Allahumma shalli ala Muhammad, di mana? Di Pahang ada, di Perak ada. Imam-imam semua ni tiba-tiba tengah duk ceramah, mari saya lah Imam Mahdi. Dan tuan-tuan, kalau nak mengaku pun agak-agak lah, kau ni belajar nampak sangat tak habis. Orang kalau benar dia mengaku keturunan dia tu Imam Mahdi, dia tu adalah Imam Mahdi, pertama dia adalah orang Arab. Engkau kalau sangat kabar semangat, kau tak payah mengaku kita lah tak Arab. Dia mesti Arab, dia bukan orang Muslim. Dia mesti Arab tau. Kedua, dia adalah keturunan Nabi dan nama dia sama dengan Nabi dan ayahanda Nabi sama. Dan ini saya ingat yang paling ramai orang perah nak mengaku tak jadi mengaku. Apa dia? Imam Mahdi dahinya luas, hidung mancung. Tengok hidung. Kemek hidung Imam Mahdi. Kau jadi Imam Mahdi sudahlah. Berhenti je lah niat-niat. Jadi ingat. Jadi jangan mudah-mudah terpedaya, tertipu dengan golongan-golongan yang menyesatkan, bermodalkan apa? Bermodalkan mengaku dia tu keturunan, dia pada keturunan Nabi. Pasal dia ajaran sesat ni, saya ingat tuan-tuan pun banyak tahu. Dia punya modal paling utama sekali apa dia? Menjanjikan kesenangan. Ramai orang tanya, dia kata Ustaz, ajaran tu tak sesat. Ramai pula mengikut, geng-geng cerdik pandai. Pasal apa? Pasal ajaran sesat, dia membawa benda-benda yang orang suka. Boleh kahwin sampai 9 orang. Siapa tak mau? Haji, mau? Dia kata saya ada depan kali tak duduk dah. Haji mau 9 orang pilih. Seorang aku makan ubat cair darah. Lagi apa? Tak payah pergi haji di Mekah, buat haji di belakang rumah. Besut dulu kan, kita buat besut tu kerajaan lagi yang tekor besar tu, buat haji tu. Jadi orang kumpul duit tabung haji nak tunggu beribu nak pergi, tak payah. Kalau haji belakang rumah, itu dia mendapat tempat di hati ramai orang. Ajaran sesat. Jadi berhati-hati. Baik itu mengenali susul galuh keturunan Nabi SAW, menyayangi keluarga Nabi, dan juga paling penting amalkan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Wallahu. Jadi kita anggap itu kesimpulan daripada Ustaz Ilyas. Seterusnya kita minta Ustaz Izzi belas sikit dan beri kesimpulan untuk konsep daripada malam ini. Satu, silakan. Mari saya ini pun panjang ni. Tak payah saya punya soalan. Saya pun pelik ke, kenapa timbul isu soalan ni sebenarnya dalam forum macam ni Pak Masar. Tuan-tuan boleh refer ke mana-mana Jabatan Mufti dan Harajan dari apa nama pola Betah Kerja yang dibincangkan. Kita nak kena ingat asas yang ada dalam Malaysia, Nusantara ataupun di Malaysia ni semua ada di Yaman sampai sekarang. Silsilah ada orang lah Ahlul Qadr ini yang kita ringkas panggil Al-Ba'lawi. Al-Ba'lawi maksudnya ada panggil Ba'lawi ni bin abna' ringkasnya, jadi anak-anak ahli oleh Syekh Ahmad bin Isa, cucu dia sendiri yang mula berpindah ke Abdul Maut. Dan setelah peringkat dia bersusunkan silsilah. Prinsip pertama dia panggil Al-Imam, yang kedua dia panggil Sayyid, yang ketiga dia panggil Al-Habib. Habib ni sampai sekarang. Dan paling banyak ialah di Indonesia, kita tak nafikan. Dia sebut tadi tentang Aidrus, mungkin saya dulu di saksian Malaysia, dia adalah keturunan Al-Idrus dan Sa'd. Memang ada dia punya maklumat, dia pergi cek lah. Tapi Al-Idrus ni kebanyakan berada di
India, bukan mencapai India, dan banyak lagi macam di Indonesia, mungkin Asal dan juga Jamalul Lail yang kahwin dengan Oleh itu pun ada golongan. Memang orang inilah yang kita nak kena cari sebenarnya keturunan ke mana. Tiba-tiba juga Syekh Haslin Al-Habibi, pakai nama Syekh Haslin Al-Gilababi lah, Al-Zindagi. Jadi kita lebih, lepas tu kadang-kadang kami jadi isu bila ni saya di Jabatan Mufti di Sabah, ada program dengan Mufti, bila ada yang mengaku sebagai cicit apa nama tu, kadang-kadang mereka telah ditarik balik untuk tidak buat program. Sebab kita tu ada unsur-unsur yang tak sepatutnya berlaku. Apakah tadi dan tuan, inilah kalau Ahlul Bait itu sendiri adalah fasiknya kehidupan, maka macam mana kita nak cintai dia? Ya, Ahlul Bait ni, patut Ahlul Bait ni dia bagi beberapa tempat. Namanya bagi Ahlul Kisah. Ahlul Kisah ni cucu-cucu Nabi Ali dan Fatimah. Yang kedua tu barulah kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, benar dengan rekan-rekan yang lain. Banyak benarnya kalau nak sembang Ahlul Bait ni, kena buat khas program tentang Ahlul Bait. Dia campur dengan Nabi ni. Jadi efek dan kesan kepada orang-orang pun tak nampak sangat. Apa benda tak cakap, kamu tak faham. Jadi banyak. Sebab ada simposium khas untuk Ahlul Bait. Cuma mereka tidak boleh menerima wang sedekah dan sebagainya. Dan bagi satu antara indikator ialah mereka tidak buat benda makruh yang nakli, yang kerja rokok dan sebagainya. Itu ada undang-undang dia, saya salah dia. Atau dia condition, tapi kalau Ahlul Bait lepas lawat bisa rokok kan, itu bukan Ahlul Bait itu memang kaki baik dan syair kan, ahli puisi dan sebagainya. So kita ingat insyaAllah, memang kita tak nafikan wujud di Malaysia ni macam Profesor Dr. Syarifah Hayati, dia Al-Ismail, apa nama? Nama belakang Ismail di Johor, apa nama, Sekor, apa ni, atas tu ada silsilah dia. Tapi nak beritahu, kalau nampak benda tu orang yang beriman semua tak buat maksiat, memang kita sayang mereka lah kan. Sebab tu Nabi sendiri pun dalam bahasa mula pun dia pun sendiri menindakkan kaum kerabat Nabi, keturunan Abdul Muttalib pun bukan semuanya beriman kepada Allah kan, contoh dia. Jadi ada benda yang boleh, kalau fasik tetap fasik walau siapa sekalipun. Cuma kita tidak boleh peringkat secara umum, kita nak menghina dia tak boleh. Jangan jadi satu pandangan, iaitu kumpulan-kumpulan Syiah khususnya Ismailiyah yang berada di Pakistan, kemudian Al-Zahiri di Syiah di Pakistan. Saya terlibat dan pernah saksikan program diorang, pernah hadir program diorang untuk acara Karbala bermula pada hari 8, 9 dan 10 untuk muta'ah untuk ulama-ulama di semua. Memang ada dalam isteri diorang ni boleh diberikan kebenaran, tidak alamah-alamah untuk bersetubuh, sehingga kan dia dapati confirm mengandung baru suami boleh setubuh dia kerana barakah al-alamah tadi. Apakah yang lebih baik? Berdakwah macam mana cara tu tidak betul. Jadi kita tolak. Lepas tu jumhur ulama sunnah wal jamaah mereka menolak tentang Syiah bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena hati-hati. Doktrin dia memang ada. Doktrin kat Malaysia ni, businessman korporat dia pun ada yang pro dan pro kepada golongan tersebut. Memang kita sebutlah kan, ini maklumat ulama yang kita dapat, dan bagi mereka terlibat dengan Kementerian Dalam Negeri pada waktu Malaysia. Wallahualam, saya minta izin Pak, sebenarnya saya ada live online Facebook 4 tahun dah. Kemarin ni sebenarnya jarang ambil keluar hari weekday, sebab memang tidak mana ada program. Kami pun surau macam dekat rumah saya je. Tapi kali ni anak saya terlepas pandang kot, dia pergi ambil program di sini. Tak apalah, saya minta izin tentang orang yang biasa nak buka mukadimah, saya pengacara je. Dah kata orang sekejap, kemudian saya akan bagi kita orang teruskan bersama tetamu kita insyaAllah Imam Allah. Jadi sekarang itu dapat sampaikan. Nak lebih faham ni insyaAllah mungkin pihak surau, pihak ni panggil Pak Ustaz. Masalah kita ni bila Jabatan Agama buat program ni, Jabatan tak buat amal, jadi dia tak datang. Jadi itu yang masalah dia. Kita buat program khusus Institut Layanan Dakwah Selangor
saya antara pembentang orang kata apa, tentu ekonomi profesional imam-imam dan di masjid. Yang tanya siap ni dan duit kena nampak. Patutnya matahari JK masjid dia kena datang. Siap ni dia pekerja, dia pakai JK. Bila ni pekerja, dia pakai JK. Jadi ada kelemahan kita bab ilmu. Ada masalah pada kita pada hari ini. Jadi insya-Allah, maka saya rasa soalan itu bagus, tapi nak jawab dalam masa yang panjang ni memang tidak memadai. Saya rasa bukan saya yang menjawab. Better bagi Datuk Diraja, Datuk Anhar Rafiq mufti kita, ataupun di Malang Mufti. Ada paling baik bagi di Malang Mufti Wilayah Persekutuan, sahabat bagi saya Ustaz Jamal Adnan. Dia memang pakar bagian-bagian akidah sesat dan sebagainya. Dia boleh bagi pula, tapi kehadiran itu mestilah. Dia akan buat dalam seminar dan sebagainya, insya-Allah. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah, dengan kesimpulan yang telah diberikan oleh kedua panel kita pada malam ini, maka tamatlah forum perdana kita pada malam ini, yang mana topik kita bincangkan iaitu mencintai Rasulullah SAW, perisai akhir zaman. Mudah-mudahan kita capai objektif forum kita pada malam ini. Dan saya bagi pihak moderator, pengguna acara, mohon maaf bila ada kekurangan sepanjang saya mengendalikan forum pada malam ini. Jadi saya ingin ucapkan jutaan penghargaan, terima kasih kepada semua panel, daripada penganjur, jawatankuasa dan semua tetamu yang hadir. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmatan, keberkatan dan keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada pengacara majlis. Silakan.